Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah betul-betul satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Di sebalik kita menantikan tentang keputusan untuk pelaksanaan dan juga tuntutan bagi sambungan air citra sebanyak RM10,000 secara one-off payment daripada kerajaan, daripada Kementerian Kewangan dan juga daripada pihak KWSP, saya boleh melihat keluhan daripada pencarum hampir setiap hari berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh kita semua, masalah yang dihadapi oleh pencarum semua berkenaan dengan terputusnya bekalan tunai, terputusnya bantuan tunai, masalah untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. Jadi kalau kata dari segi skop hutang ni, hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan skop hutang. Skop hutang yang saya maksudkan ini, apabila mereka ini berkongsikan ada masalah untuk membayarkan hutang dan sebagainya, saya melihat perkongsian ini banyaknya dihentam oleh rata-rata mereka-mereka di luar sana. Yang pertama adalah mereka menyuruh kenapa tak ambil moratorium daripada program urus. Sekarang kan ada package untuk moratorium yang lebih panjang untuk menstrukturkan semula pinjaman di bawah program urus yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Dan kemudian ada juga yang cuba orang kata mengeruhkan keadaan dengan mengatakan bahawa pinjaman tu, hutang tu dah tertunggak pun sebenarnya sebelum daripada PKP lagi, sebelum daripada COVID-19 lagi. Jadi mereka ini mengatakan bahawa pencarum mengambil kesempatan dengan memberikan alasan bahawa hutang-hutang yang lama ni dibawakan ke dalam tempoh masa sekarang ini untuk dijadikan isu bagi membuat tuntutan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 ini. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya lihat, kebanyakannya bukannya hutang-hutang yang tertunggak ataupun hutang-hutang yang lama, tetapi adalah hutang-hutang yang berlaku dalam tempoh PKP ini apabila mereka ini diberhentikan kerja atau mengalami pengurangan pendapatan. Hutang ini mula jadi bermasalah dalam tempoh PKP dan juga tempoh pandemik COVID-19 bermula. Okey, jadi untuk pencarum di luar sana yang mana mereka yang menonton video ini, mungkin ada sebilangan yang tidak tahu, mungkin ada yang tahu, kerana saya telah berkongsikan dengan beberapa penonton sebelum ini dan mereka sebenarnya tak tahu tentang perkara ini. Sebenarnya bagi anda yang spesifiknya, khususnya bagi mereka yang mempunyai pinjaman perumahan ataupun mempunyai isu dengan pinjaman perumahan anda sebenarnya boleh mengeluarkan wang daripada akaun 2 KWSP anda. Ada dua pilihan pengeluaran yang anda boleh lakukan. Yang pertama adalah pilihan untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman. Okey, yang kedua adalah untuk mengurangkan ansuran bulanan perumahan. Dia ada dua jenis pengeluaran yang berbeza. Kedua-duanya menggunakan akaun 2 KWSP dan kedua-duanya boleh dimohon secara serentak. Tetapi untuk permohonan bagi mengurangkan ataupun menyelesaikan pinjaman perumahan ini hanya boleh dilakukan setahun sekali. Untuk mengurangkan ansuran bulanan perumahan ini, dia boleh dilakukan pada bila-bila masa dan minimum dia adalah tempoh pembayaran selama 6 bulan dan maksimum akan dibayar secara bulanan selama 1 tahun. Jadi kita pergi pada yang pertama untuk mengurangkan pinjaman perumahan atau menyelesaikan pinjaman perumahan. Untuk pengeluaran ini sama ada kita adalah peminjam tersebut ataupun kita adalah pasangan. Contohnya si suami beli rumah, isteri adalah pencarum KWSP, isteri nak bantu untuk mengurangkan atau menyelesaikan hutang rumah suami tersebut. Jadi isteri pun boleh membuat pengeluaran dengan syarat ada dokumen-dokumen yang perlu disertakan seperti geran rumah walaupun atas nama suami, sijil perkahwinan dan juga beberapa perkara yang lain. Untuk dokumen ini anda boleh semak di dalam laman web KWSP, tekan pada butang ahli dan tekan pada butang pengeluaran, pilih pada pengeluaran untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Di dalam itu
Ada kaedah untuk memohon. Anda boleh memohon secara online ataupun anda boleh pergi kepada cawangan KWSP untuk membuat permohonan, dan juga apa dokumen yang diperlukan untuk anda sediakan terlebih dahulu sebelum anda membuat permohonan, antaranya seperti nombor akaun bank, berapa baki pinjaman bank, dan juga perkara-perkara yang berkenaan. Anda boleh membuat semakan di dalam laman web kwsp.gov.my. Yang kedua adalah pengeluaran untuk mengurangkan ansuran bulanan. Ini lebih menarik kerana apa? Kerana nanti saya jelaskan. Tetapi pengeluaran ini adalah khusus untuk mereka yang meminjam untuk membeli rumah sahaja. Maksudnya pasangan nama tak ada dalam pinjaman, jadi pasangan tak boleh membuat pengeluaran. Saya beli rumah, saya buat pinjaman dengan bank, jadi saya sebagai pemilik rumah, saya sebagai peminjam, saya boleh membuat pengeluaran dengan pihak KWSP untuk mengurangkan ataupun untuk membayar ansuran bulanan rumah saya. Katakanlah ansuran bulanan rumah saya sebagai contoh sebulan RM1,000, dengan syarat akaun dua saya mempunyai baki yang mencukupi. Jadi saya boleh membuat pengeluaran RM1,000 selama tempoh setahun, yang mana ianya bernilai RM12,000. Dan yang paling seronok sekali adalah pihak KWSP akan membuat bayaran RM1,000 sebulan ini ke dalam akaun simpanan anda, berbanding dengan pinjaman untuk mengurangkan pinjaman perumahan ataupun menyelesaikan pinjaman perumahan. Untuk pengeluaran yang pertama tadi, wang tersebut akan terus dimasukkan ke dalam akaun pinjaman perumahan tersebut. Dia akan masuk loan account. Tetapi bagi pengurangan ansuran bulanan ni, dia akan masuk ke dalam akaun simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak akan masuk ke dalam akaun bank, melainkan akaun pinjaman anda berstatus NPL. KWSP akan membuat semakan dengan pihak bank dan mendapati akaun bank anda adalah NPL. Apa itu NPL? NPL adalah non-performing loan, yang mana anda mempunyai tunggakan 3 bulan dan ke atas. Bagi mereka yang mempunyai 3 bulan, tunggakan 3 bulan dan ke atas, pengeluaran untuk pengurangan ansuran bulanan ini akan terus dimasukkan ke dalam akaun pinjaman anda. Tetapi bagi anda yang tidak ada masalah NPL ini, tunggakan sebulan, tak ada tunggakan 2 bulan, dan juga yang seangkatan dengannya, bayaran untuk pengurangan pinjaman perumahan ini akan dimasukkan ke dalam akaun simpanan anda secara bulanan. Jadi secara teorinya, bayaran itu dimasukkan ke dalam akaun simpanan anda secara bulanan oleh pihak KWSP, dan pihak bank tidak akan memaksa anda untuk menggunakan wang tersebut untuk membayar pinjaman perumahan. Jadi maksudnya di sini anda boleh menggunakan wang tersebut terpulang sama ada anda ingin menggunakan untuk betul-betul membayar hutang anda, bagi membantu orang kata membayar hutang secara bulanan ni, ataupun anda boleh menggunakan untuk perkara-perkara yang lain. Dan pada saya, selagi mana perkara itu mendatangkan faedah ataupun membantu kehidupan anda seharian, itu tidak memberikan masalah kepada sesiapa kerana ia adalah wang caruman anda sendiri. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang berada dalam kategori ini, maksudnya anda adalah peminjam dan mungkin anda memerlukan sedikit wang untuk membayar installment rumah anda ataupun mengurangkan baki pinjaman dan juga sebagainya. Jadi anda boleh melihat di dalam laman web KWSP untuk memilih apa kaedah pengeluaran yang sesuai dengan anda. Bagi mereka yang mungkin memerlukan sedikit wang tunai, kaedah pengeluaran melalui pengurangan ansuran bulanan ini adalah lebih sesuai untuk anda. Mungkin anda mengalami sedikit pengurangan pendapatan, ansuran rumah anda RM1,000 sebulan, sebulan RM1,000, maafkan saya, dan mungkin selepas disebabkan pandemik, PKP dan sebagainya, anda hanya mampu membayar sekitar RM700 saja sebagai contoh. Jadi apabila anda berjaya membuat pengeluaran RM1,000 sebulan, jadi daripada RM1,000 itu RM300 anda top up dalam RM700 yang anda mampu bayar. Anda bayar pinjaman perumahan anda RM1,000, tidak ada tunggakan, dan anda ada lebihan sebanyak RM700 yang anda boleh gunakan tanpa dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Ini adalah salah satu pengeluaran yang diberikan sedikit pelonggaran. Dia macam pengeluaran untuk
pembelian rumah yang pertama. Pembelian rumah pertama ni pun sama juga, dia tidak ada had 10% dan sebagainya. Apabila anda membeli rumah yang pertama, anda membuat pengeluaran daripada akaun 2 KWSP, anda boleh mengeluarkan dengan meninggalkan baki minimum di dalam akaun 2 anda sebanyak RM100 sahaja, walaupun anda mungkin perlu membayar installment sebanyak RM10,000, RM20,000 dan sebagainya, tapi anda boleh keluarkan 99% daripada akaun 2 anda untuk apa saja kegunaan yang anda perlukan. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ini ianya bermanfaat dan dapat membantu mereka yang di luar sana yang mungkin ada masalah dengan pinjaman, yang mana ianya khusus untuk pinjaman perumahan, dan bagi mereka yang mempunyai masalah untuk memiliki sedikit lebihan tunai dan sebagainya, anda juga boleh menggunakan kaedah ini untuk membantu kehidupan harian anda. InsyaAllah nanti saya akan berkongsikan beberapa tips pula untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain yang mungkin boleh sedikit sebanyak membantu anda bagi mengurangkan beban keuangan anda. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kali. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.